Okey guys, kita akan beralih tumpuan kita kembali ke saingan bola sepak tempatan, iaitu saingan Liga Super, di mana Sabah FC akan tidak lama lagi bertemu Brunei di PMM pada 20 Disember nanti. Despite kekalahan di final Piala Malaysia terhadap JDT sebanyak 5 gol berbalas kosong, kita masih mempunyai momentum yang cukup baguslah di saingan Liga Super. Selepas daripada kekalahan menentang Selangor tempoh hari sebanyak 2 gol berbalas 1, dua perlawanan terakhir kita terus menentang Penang dan juga PDRM berjaya kita akhiri dengan keputusan yang cukup, aku boleh katakan cemerlang lah, di mana dapat mengutip 6 mata baik perlawanan home maupun away. Jadi sebelum aku beralih untuk perkongsian ni, aku juga ingin mengatakan di sini aku mengharapkan kekalahan terhadap JDT tempoh hari tidak akan mematahkan semangat kita untuk bersaing di saingan Liga Super, apatah lagi untuk terus mengekalkan momentum kemenangan kita di perlawanan yang seterusnya. Kerana apa yang perlu kita lihat di sebalik kekalahan tersebut adalah kita adalah merupakan satu tim yang aku boleh katakan bukan berada di posisi yang terbaik untuk membawa diri ke final pada perlawanan tersebut. Dan boleh katakan juga adalah satu benda yang membanggakan lah, kerana kita menjadi selaku tim yang menjadi naib juara untuk saingan Piala AFA. So sekali lagi despite kekalahan tersebut, ada banyak benda yang positif boleh kita perhatikan di sini, dan diharap sekali lagi ianya tidak akan memutuskan semangat, motivasi dan seterusnya momentum yang kita miliki sekarang ni. So aku lupa sudahlah sama ada aku ada keluarkan video ni atau enggak, tapi aku akan ulang sekali lagi di sini, di mana perlawanan menentang Penang, PDRM dan juga Brunei ini adalah merupakan 3 perlawanan yang cukup penting yang perlu kita lalui dengan mengutip semaksimum mata sebaik mungkin lah. So kalau aku tengok just say lah, sebelum bermulanya perlawanan menentang Penang ni dan terusnya membawa kepada Brunei, aku menganggarkan at least 7 mata paling bagus kita boleh kutip. Tapi sekarang daripada 3 perlawanan ini kita telah mengutip 6 mata. So apa yang aku target untuk kita mendapatkan 7 mata menghampiri apa yang aku inginkan lah. So itu adalah satu sekali lagi persembahan yang cukup bagus dilakukan oleh Sabah FC, di mana kita cuma perlu untuk mendapatkan satu lagi kemenangan bagi memastikan at least lah target aku untuk 3 perlawanan ni kita sekali lagi cuba untuk mendapat semaksimum mata yang boleh. Dan apa yang perlu diperhatikan juga di sini adalah sepanjang 2 perlawanan terakhir yang telah kita lalui, boleh juga aku masukkan dengan Selangor, kita tidak kemarau menjaringkan gol. Tapi di 3 perlawanan terakhir ni kita telah memberi sebanyak 4, 5, 7, 8 gol daripada 3 perlawanan, dan itu adalah merupakan satu perbezaan yang cukup besar lah dimiliki oleh skuad kita ni. Hasil daripada permulaan yang cukup slow telah kita lalui, di mana agak sukar untuk kita menjaringkan gol. So di sini antara banyak benda yang positif yang cukup meyakinkan akulah, di mana kita boleh mengemudi perlawanan menentang Brunei di PMM ni, dikenakan lagi ini adalah merupakan perlawanan home untuk kita. So sekiranya aku target menang lah sebenarnya perlawanan ni, walaupun aku cakap 7 mata, so maksudnya lawan Brunei ni kita hanya perlu seri, tapi again hasil daripada beberapa persembahan yang telah kita lakukan, so aku merasakan amat yakin yang kita boleh mengutip satu lagi 3 mata di saingan Liga Super ni, at least untuk membaiki kedudukan kita di persaingan Liga Super ni lah. Walaupun pada video sebelumnya aku dah bercerita mengenai persaingan kita dengan Negeri Sembilan yang berada tangga ke-6, di mana kita mampu untuk memintas Negeri Sembilan kalau kita mengutip 3 mata yang seterusnya. Tapi kena pastikan juga Negeri Sembilan tidak memiliki kemenangan yang seterusnya, membuatkan kita mampu untuk berada di tangga ke-6. Cuma ada satu lagi halangan yang bakal perlu kita lalui, di mana jumlah gol yang kita miliki pun agak kurang, di mana Negeri Sembilan telah melakukan sebanyak 17 gol, sekarang kita hanya mampu menghasilkan 12 gol, bermaksud kita kurang 5 gol dengan Negeri Sembilan. Walau macam mana pun, apa yang memberi efek terbesar sekarang ni adalah jumlah bolos yang kita miliki, di mana Negeri Sembilan 16,
kita 21 dan kita ada defisit sebanyak negatif 9 lah jika dibandingkan dengan Negeri Sembilan. So, adakah perlawanan ni mampu untuk kita melakukan 9 gol bagi memastikan jurang tersebut sudah tidak wujud? Itu antara benda yang aku telah persoalkan kepada anda, dan anda sendiri telah menjawab persoalan tersebutlah. Maksudnya kamu telah menjawab mustahil untuk kita lakukan. Tapi tidak bermakna kita tidak mempunyai harapan. Sekali lagi, apa yang kita perlu pastikan sekarang ni adalah konsisten untuk mendapatkan result yang terbaik, dengan mengharapkan juga tim-tim yang berada di atas kita tidak mendapat result yang kita inginkan, agar kita boleh terus dan sentiasa mendaki di saingan Liga Super ni untuk mendapatkan result yang bagus pada perlawanan yang seterusnya. Jadi basically kita berada di landasan yang terbaik sekarang ni. Sekali lagi, seperti mana yang telah aku target untuk 3 perlawanan ni hampir boleh kita kecapi. So sekarang ni terpulanglah kepada pemain Sabah FC sama ada akan terkesan dengan kekalahan menentang JDT tempoh hari. Cuma aku mengharapkan sekali lagi mereka tidak melihat perlawanan tersebut, tapi perlu melihat apa yang telah kita lakukan di saingan Liga Super ni, kerana sekali lagi kita mempunyai momentum yang cukup bagus, yang aku rasa tidak perlu dan tidak wajib kita sia-siakan momentum tersebutlah, kerana selepasnya selesai menentang Brunei, kita akan melalui beberapa siri perlawanan yang cukup sukar, di mana Terengganu, Kuala Lumpur dan juga JDT akan menjadi pesaing kita untuk untuk perlawanan yang seterusnya, di mana ini yang aku sebut ni start daripada sekali lagi bulan Disember sehingga ke bulan Februari. So itu kenapa sekali lagi kita perlu untuk mendapatkan 3 mata terhadap DPMM lah. At least ianya boleh orang mengelakkan kita untuk lebih drop lagi ke tangga di bawah sekiranya kekalahan kita miliki sekali lagi sekiranya terjadilah sewaktu menentang Terengganu, Kuala Lumpur dan juga JDT guys. So antara benda yang aku kongsikan sekali lagi, satu lagi pada anda adalah Scott Aliransyah telah meletakkan jawatan selaku Technical and Sporting Director bersama Sabah FC oleh atas kerana masalah keluarga yang beliau lalui. Tapi walau macam mana pun beliau berasa amat berterima kasih di atas segala kepercayaan yang diberikan, dan beliau juga menyatakan sekiranya semua sudah selesai, tidak mustahil untuk beliau akan kembali menabur bakti bersama Sabah FC sekali lagi. So okay guys, itu adalah benda yang ingin aku membawa anda bersama-sama untuk memerhatikan perlawanan seterusnya. Jadi aku juga ingin menyuruhlah kepada penyokong-penyokong Sabah FC, pemimpin Sabah FC ni, agar tidak terkesan jugalah dengan kekalahan menentang JDT, dan sama-sama kita beralih pertumpuan kita untuk ke perlawanan saingan Liga Super dengan memberi semangat yang tidak pernah berbelah bagi terhadap pasukan kesayangan sang badan kita itu Sabah FC, dengan hadir ke stadium. Cubalah penuhkan stadium tersebut bagi memberikan semangat kepada mereka. So okay guys, apa pendapat anda untuk perlawanan menentang DPMM ni? Betapa signifikannya perlawanan ni untuk kita? Sila letakkannya di ruang komentar bawah, dan bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.